Kenapa? Soalan yang paling menarik untuk dijawab. Kenapa engineer Jepun ni? Engineer Jepun kan kita tahu bijak buat inovasi pada kereta. Tapi kenapa dia boleh buat van yang bentuk macam mesin basuh, kotak, duduk dalam rasa macam aquarium, tak sporty? Kenapa? Saya pernah tanya dengan engineer Jepun lah, kenapa kereta-kereta macam ni wujud? MPV 7-seater, kurus, tinggi. Konsep dah macam apartmen, kondominium. Okay, tahu apa dia jawab? Sebab Jepun, kalau kita biasa dengan budaya Jepun, Jepun ni rumah dia kecil. Semua rumah kecil. Rumah 300 square feet, 400 square feet, rumah kecil. Jadi engineer kereta dia cuba cipta satu kenderaan yang sebenarnya kecil, dia kurus, tapi dia tinggi. Bila dia tinggi tu dia bagi macam perasaan pada orang yang duduk dalam tu, dia duduk dalam sebuah kenderaan yang besar. Jadi bukan konsep kenderaan macam ni saja. K-car dia pun sama. Macam kalau kita tengok dulu ada Kenari, ya, Sumove, ada Honda N-Box, the best selling K-car last year. Konsep dia sama, bumbung tinggi. Jadi dia nak bagi imajinasi supaya pemandu atau orang yang duduk dalam kereta tu berada dalam ruang yang besar. Tengok saiz cermin dia, cermin depan, cermin tepi, semuanya nampak besar. Dan sebenarnya bukan Nissan saja yang buat ni. Toyota ada Voxy, Honda ada Stepwagon, Mazda ada Biante. Memang setiap pengeluar mainstream di Jepun, dia memang ada saiz ini, kurus tinggi. Hari ini kita akan review Nissan Serena. Ini bukanlah kereta baru. Dah lama dah ni. Serena ni di launch 2 tahun lepas. Tapi yang ini versi J Impul. Impul yang di upgrade lah. Macam kalau kita tengok dekat bahagian depan ni, dia ada chrome finishing ni, yang memang nampak lebih outstanding lah kalau kita tengok daripada depan. Kalau kita tengok di bahagian tepi dia, dia buat two tone, color basic putih dengan roof hitam. Tapi kalau orang yang perasan, cermin dia memang besar. Ini tak nampak besar pasal dia ada door visor. Lepas tu bawah dia letak satu panel untuk nampakkan kereta tu lebih lebar sikit dan lebih rendah. Okay, satu benda yang bila saya bawa kereta ni hari ni, kita punya expectation kereta ni bukan dibuat untuk driver lah, senang cerita. Dia buat untuk passenger. Dia tak peduli pun pasal driver lah, senang cerita. Dia masukkan rim 18 Impul ni dengan tayar 225/40. Kita tengok combination rim dengan tayar pun kita dah boleh agak, ini mesti kurang selesa lah berbanding Serena biasa. Tapi bila saya bawa tadi, nampaknya memang keselesaan tidak jadi isu langsung bagi MPV ni. Dan kalau knowing Nissan Malaysia, dia jarang lah nak bagi benda-benda yang premium. Sorry kena cakap tu lah. Tapi yang ni dia bagi Michelin Pilot. Not bad kan? Okay, berbanding dengan generasi C26, yang C27 ni dia, kalau kita follow belakang dia pun, especially yang model Highway Star J Impul ni, memang dia nampak lebih sporty lah. Tak nampak kotak sangat lah daripada belakang. Bila dia design semula line lampu macam tu dan ni finishing chrome ni, memang kalau kita tengok daripada belakang, kereta ni tak nampak pelik langsung. Dia nampak sporty dan nampak sempurna. Salah satu function yang bagus pada Serena ni, tailgate dia boleh buka dua section. Okay, yang ni yang normal lah, kita boleh buka macam ni, besar. Tapi bila buka besar macam ni, dia akan makan space. Untuk Jepun yang rumah dia orang parking rapat-rapat semua macam tu, dia terpaksa fikirkan. Kalau macam Honda Stepwagon, dia boleh buka macam ambulance, kiri dengan kanan. Tapi Nissan Serena, dia buat atas dengan bawah. Jadi atas dia boleh buka just cermin saja. So dia makan space yang lebih sikit. Especially kalau kita duduk di rumah yang pendek, kawasan parking ni, jadi ni dah kena dinding. Jadi boleh buka ni satu dan kita masih boleh ambil barang dia lah. Okay, satu kelebihan yang tak boleh dinafikan untuk MPV bersaiz mesin basuh ni ialah ruang boot dia memang cukup besar.
Kalau kita even kalau kita lipat, kita compare dengan saiz-saiz macam Velfire, Alphard, Estima sekalipun, yang ini lebih praktikal pasal kelebihan dia sebab dia roof dia tinggi. Tu yang jadi orang boleh bawa masuk bicycle, perabot, even kalau kita tolak seat 2 tu ke depan, motor pun boleh masuk dalam Serena ni. Okey, ada beberapa ciri unik yang dibuat pada MPV Serena ni. Contohnya, ni tak payah pakai tangan. Bayangkan kita bawa 2 plastik penuh, pintu boleh buka pakai kaki dan bukaan pintu dia tu pun besar. Jadi boleh naik, terus dan letak barang. Jadi tak payah pakai tangan langsung lah. Dan kedua-dua pintu ni, pintu kiri dan kanan tu memang power door lah. Just tekan saja kan. Kalau dulu dah kena tarik, sekarang ada option tarik dan tekan. Okey, lagi satu ciri unik pada Serena ni ialah ni bahagian tempat isi minyak. Dia capless, dia tak pakai cap langsung. Jadi kalau yang biasa kita kena buka cap dia. Yang ni tak payah. Buka penutup dia, bayar dekat pump, tarik nozzle, terus cocok je masuk dalam. Jadi bila kita cocok terus isi minyak lah. Tak perlu nak ada cap lah. Saya rasa benda ni dicipta sebab mungkin perempuan selalu lupa. Laki jangan lupa lah, perempuan memang selalu lupa lah. Letak atas tangki lepas tu lupa kan. Jadi yang ni senang, tiada masalah lupa lagi. Okey, sekarang kita dalam perjalanan ke Penang. Kita tengah memandu Nissan Serena yang terbaru. Ini versi J Impul. Basically dia punya body kit lah lain sikit. Ramai yang tanya macam mana handling kereta ni. Sebenarnya dari segi soalan, handling tu pada saya tak patut ditanya lah. Sebab untuk MPV yang saiz macam ni, kurus, tinggi, kita tak boleh nak expect banyak lah. The coefficient of drag dia pun taklah rendah macam kereta kan. Jadi memang sifat dia tu sifat begitu. Sebab MPV ni direka untuk bawa orang. Direka, this is a people mover lah. Maksudnya memang untuk penumpang, lebih kepada penumpang. Jadi fokus untuk driving tu tidaklah sangat. Jadi kalau tanya pada saya, handling dia macam mana? Macam tu je lah kan. Nak expect macam mana lagi handling sebuah MPV? Dari segi comfort, ya, memang saya agak kagum. Sebab kalau compare dengan generasi Serena sebelum ni, kita boleh rasa dia punya body roll tu, saya boleh kata sangat teruk lah untuk sebuah kenderaan yang bergerak di atas jalan raya seperti sebuah mesin basuh. Jadi untuk model ni kita boleh, especially bila saya tengok dia guna rim 18 inci dengan tayar 40 siri. So kita boleh bayang, ini mesti melantun atas highway. Tapi macam kita orang drive daripada KL tadi, ada ketikanya highway tu teruk kan, beralun kan. Tapi saya duduk di belakang pun okey, tak jadi masalah. Itu dari segi handling. Dari segi keselesaannya, saya tak ada komplain. Kalau anda beli ni untuk family, apa yang saya boleh cakap, anda tak akan menyesal. Sebab apa? Sebab untuk harga RM150,000, sebenarnya Serena ni dia tak ada pesaing yang untuk kita compare. Kalau kita beli ni, okey, mungkin menyesal nanti, kenapalah aku tak beli yang B, kenapa aku tak beli yang C. Tak. Sebab untuk Serena ni, dengan saiz, dengan kabin yang besar, dengan 7-seater, 6-seater comfort, harga RM150,000 tak ada dah dalam pasaran. Kecuali kalau kita compare dengan yang Recon lah, Velfire, Estima, Recon, macam tu. Tapi kalau untuk baru dengan waranti 5 tahun, this is a best buy lah, dengan option yang kita ada. Mungkin function dia lah banyak, auto hold tak ada. Untuk macam saya cakap lah, untuk pemandu dia, saya rasa engineer ni dia tak fokus sangat kepada pemandu, dia lebih kepada penumpang. Kalau kita kira USB port ada 7, tempat gantung air lah, bottle holder lah, meja belakang, memang banyak feature-feature macam tu banyak. Jadi memang dia, bagi saya kereta ni memang dicipta untuk penumpang. Even kalau kat belakang, duduk kat belakang dengan bumbung yang tinggi macam ni, panas terik, kita blast aircon, boleh pakai jaket duduk belakang. Jadi kesimpulan dia, kalau orang tanyalah apa pendapat kami pasal Serena, that's it. Kalau kita nak mengharapkan handling, no, kita ni apa-apa kereta dalam kategori ni dia tak adalah handling yang bagus sangat pun. Dia lebih kepada keselesaan lah. Kalau nak kata corner sharp apa semua, tak adalah, senang cakap. Okey, itulah saja sedikit pandu uji yang simple-simple je lah kita orang buat hari ni.
Jangan lupa subscribe tu